Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan teruskan dengan normal distribution, iaitu pada example 6. Okey. So untuk example 6, kita ada beberapa pengenalan untuk teknik menjawab. Antaranya adalah dalam teknik menjawab bagi tajuk normal distribution, sehinggalah nanti yang kita akan belajar kepada inverse normal, selalunya saya akan pecahkan kepada setiap kali buat cara kerja, tak perlulah nak buat macam ni, tapi selalunya saya buat, okey, iaitu saya akan pecahkan kepada 3 partition. Okey, macam ni. Okey, semua soalan yang melibatkan normal distribution ketika SPM, kita boleh pecahkan kepada 3 partition. Right? Kalau tak nak lukis partition tu pun tak apa, iaitu step lah. Okey, yang pertama adalah partition untuk bell shape diagram. Okey, partition kedua adalah berkaitan dengan z-score. Okey, dan partition ketiga adalah berkaitan dengan calculation. Right? Jadi selalunya kita akan gunakan 3 partition ini. Okey, let's say untuk soalan 1. Alright, dia ada soalan A dengan B, tapi saya campurkan je terus. Right? So untuk soalan A, find the z-score if x equal to 5.4, dah masuk pada partition tu kan. So tak ada masalah lah. Jadi z is equal to 5.4 minus mean 4.8 over standard deviation, iaitu dia bagi variance 1.44. Jadi kalau standard deviation adalah punca kuasa 2, 1.44, so 1.2. Jadi z-score adalah sama dengan 1.2. 5.4 tolak 4.8 bahagi 1.2. Jadi z-score adalah sama dengan 0.5. Selalunya z-score kita akan beri jawapan kepada perpuluhan lah. Okey, sebab kita nak gunakan table kan. Okey. So seterusnya, selesai soalan A. Jadi kalau kata dalam SPM tak nak buat tapak tu ataupun ni, so saya labelkan je lah, ini adalah jawapan bagi A, ruang jawapan. Okey, so seterusnya untuk soalan B, kebarangkalian P X. Okey, so nampak so X bukannya Z, X. Okey, so P X in between 4.5 until 5.4. Okey, jadi apa yang saya buat adalah kita kena buat bell shape diagram. Selalunya kalau dah ada X, bermaksud ada 2 bell shape diagram. So yang pertama dengan yang kedua. Tak muat. Okey, nanti saya okey, yang kedua. Okey, di mana satu untuk X, satu lagi adalah lepas kita convert kepada Z. Okey, untuk bell shape diagram untuk X, sama sahaja shaded regionnya dengan bell shape diagram untuk paksi Z. So untuk paksi X, okey, tengah-tengah dia mestilah mean, iaitu 4.8. Jadi 4.5 di sebelah kiri lah, sebab dia lagi kecil daripada 4.8. 5.4 lagi besar daripada 4.8. Okay, so ini adalah shaded regionnya, di mana shaded region di sebelah kiri sama sahaja dengan shaded region di sebelah kanan. Macam ni juga. Apa yang beza dia adalah nilai pada paksi Z ini. Sebab itulah gunanya kolom Z-score tadi.
Okey, saya padam dulu sebab tak muat. Jadi kolom pada sebelah sini untuk 4.5 kita tak tahu. Untuk 5.4 dah dihitung tadi iaitu 0.5. Bila paksi Z, tengah-tengah dia mesti kosong sentiasa. Okey. Di sini kita akan cari lagi satu lagi Z score iaitu untuk 4.5. So Z sama dengan 4.5 minus 4.8 over 1.2. Okay, kenapa template ini disediakan? Kerana markah lah. Selalunya saya akan tekankan soal markah. Sebab tu template ni kita sediakan supaya pelajar tahu, oh template ni ada template, bermaksud ini kena isi. Bila kena isi maksudnya kena buat lah. Sebab pelajar dia tak suka buat, dia suka guna calculator je. Okay, so jawapannya adalah negatif 0.25. Okay, negatif 0.25. Alright, so saya betulkan balik template saya. Okay, ini yang saya masukkan dengan template. Okay, so selesai. Okay, tadi ada 3 partition kan. Partition pertama, kedua dan ketiga. Partition pertama dah selesai, bell shape diagram. Okay, partition kedua, Z score pun dah selesai. Okay, partition ketiga iaitu calculation. Okay, calculation. Sebab kita nak menjawab soalan B ni. Okay, so dia minta area of shaded region. Okay, kalau gunakan X kita tak dapat. Tapi kalau gunakan Z, so kita akan dapat. Jadi untuk jawab soalan B, dekat sini boleh tulis B. Nampak cara kerja dia tu? Dia tak adalah berterabur. So B, P, X in between 4.5 and 5.4. Okay, tak muat kan? Adalah sama dengan P negatif 0.25. Okay, Z in between negatif 0.25 and 0.5. Okay, dan daripada bell shape diagram kamu akan dapat idea juga bahawa ini adalah PZ model 0.5. Ini adalah PZ model 0.25. Okay, so pada cara kerja adalah sama dengan 1 minus PZ model 0.5 minus PZ model 0.25. Okay, so sama dengan ini maksudnya cara kerja yang saya buat ni adalah cara kerja dengan menggunakan jadual. Okay, sama dengan 1 tolak PZ 0.5 0.3085 minus 0.25 iaitu 0.4013. Okay, jadi sama dengan gunakan calculator 1 minus 0.3085 minus 0.4013. So saya akan dapat jawapan 0.2902. Selalunya markah dia berapa? Markah dia adalah 4. Dalam SPM markah dia 4. Ini satu markah untuk soalan A. Okey, soalan B ini B1. Okey, B2 antara salah satu ni. Ini sebenarnya B2 tau. Nampak tak? Ini sebenarnya dah B2 dah. B1 tu antara salah satu ni. Kalau ni betul B1, ini betul pun B1. Tapi kalau sekali daripada hujung ke hujung, walaupun belum cari nilai, tulis ni saja dah boleh dapat B2. Okey, dan jawapan 3. Okey, 0.2902. Itu pentingnya. Tapi katakanlah nak gunakan kalkulator untuk semak. Inilah gunanya. Tekan menu, tekan statistik, distribution nombor 7, tekan nombor 2 tadi, normal CD.
Okey, sebenarnya kamu dah boleh dapat jawapan hanya dengan berpandukan bell shape diagram yang ini sahaja. Okey, daripada situ dah boleh dapat. Lower adalah 4.5. Tak payah tukar z-score pun. Upper adalah 5.4. Standard deviation adalah square root 1.44. Kan sebab dia bagi variance kan. Okey. Jadi standard deviation adalah square root 1.44. Mean adalah 4.8. Okey. So daripada situ tak payah nak tukar kepada z-score, tak payah nak ni pun, kamu dah boleh dapat jawapan dia 0.2902. Tapi tak fair lah di mana kamu tak buat semua ni. Kamu tak buat semua ni. Ni semua kamu tak buat. Ni semua kamu tak buat. Okey. Tengok yang mana ada markah. Nampak bahagian ni ada markah. Kamu tak buat sebab daripada sini boleh dapat jawapan. Okey. Tetapi adakah wajar saya berbuat demikian? Adakah wajar untuk kita berbuat demikian? Tak buat cara kerja pun. Gunakan gambar ni terus bagi jawapan. Adakah wajar? Jawapannya wajar. Kerana kertas satu dia nak jawapan je. Memang macam tu. Kalau kat kertas dua tak wajar lah. Okay, memang kena ada cara kerja. Tapi kalau kertas satu tak ada masalah. Okay, tetapi sekurang-kurangnya ada sedikit cara kerja, iaitu bell shape diagram. Sebab tu bell shape diagram saya tulis sebagai point number 1. Sebab ada pelajar dia tak reti. Okay, macam saya dululah. Saya tak berapa reti nak tulis dalam bentuk simbol-simbol macam ni. Ini tak pandai nak tulis. Okay, macam ni tak pandai nak tulis. Okay, tapi apa yang saya tahu? Saya tahu labelkan pada gambar. Contohnya yang ni. Saya tak tahu macam mana nak label. Macam mana nak tulis. Okay, saya tak tahu macam mana nak tulis. Tapi saya tahu nak label bahawa ini adalah 0.3085. Ini adalah 0.4013. Okay, ini better. Yang terbaik. Kalau pelajar tak tahu tulis, yang terbaik adalah labelkan pada bell shape diagram. Kalau tak tahu tulis, kali ni saya highlight warna merah pula. Saya tukar highlighter warna merah. Tak nak keluar, bersegan. Okay, keluar colour kuning. Tak apa. So kalau kata pelajar tak tahu nak tulis yang ini, pelajar tak tahu tulis macam ni, tapi dia juga boleh dapat markah dengan melabelkan di sini pada bell shape diagram. Tak tahu tulis yang ini, tapi dia tahu ini maksudnya adalah 0.4013. Dia tahu labelkan pada bell shape diagram, dapat markah. Macam saya kata tadi kan, ini kan markah. So ni dapatlah. Okay. Alright. So saya nak gunakan pada soalan yang kedua, cara kerja untuk pelajar yang tak tahu nak tulis cara kerja. Tapi cukup untuk beri markah. Alright. So saya dah tak buat template dalam kepala, tapi saya tahu mesti mula-mula buat dengan bell shape diagram. So the lifespan of an electrical bulb is normally distributed with mean 100 hours and standard deviation 12. Okay, a bulb is chosen at random. Find the probability that the lifespan is shorter than 90 hours. So maksudnya soalan kat sini, probability shorter 90. So maksudnya subjek dia adalah P X shorter 90. Ini subjek dia. Okay. So mulakan dengan buat bell shape diagram. So ini bell shape diagram. Ada dua kan. Satu untuk X, satu untuk Z. Saya memang tak suka buat bell shape diagram yang gemuk. Saya suka buat yang macam lempeng sikit, senang nak lorek. So ini X.
So min 100. Jadi 90 berada di sebelah kiri 100 lah. Dan shorter than, less than 90. So ini 90. So less than 90 yang ini. Okay. Jadi pada paksi Z, benda yang sama. Ini kosong. Tapi ini tak tahu. Tapi shaded region tahu. Okay. Ini tak tahu. Okay. So daripada situ kita pergi kepada template yang kedua, iaitu Z score. Okay. So Z score, Z sama dengan 90 tolak 100 per 12. Okay. 90 tolak 100 bagi 12. Okay, negatif 0.833. Okay, selalunya kalau Z kita akan bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan sahaja, sebab dalam table boleh baca banyak tu je. Okay, so di mana negatif 0.833? Ini negatif 0.833. Okay, yang ni soalan ni memang follow saya punya template kan, kalau perasan lah. Okay, tak apalah saya lukis. Ni template. Memang follow betul-betul template tu. Okay, bell shape diagram, Z score, and then calculation. So, P X less than 90. Kata kalau alamak tak tahu macam mana nak tulis dalam bentuk simbol yang lain apa semua, tak ada masalah. Ini kamu tahu macam mana nak baca, iaitu 0.833. So terus baca 0.833 2033 tolak 8. 2025. Tapi tahu baca, ini adalah 0.2025. Okay, terus je lah tulis 0.2025. Jawapan ni 24 sebab pakai kalkulator. Saya pakai jadual. Okay, dah cukup dapat markah. Okay, kalau nak ikutkan, macam mana nak kena tulis? Kalau nak ikutkan yang sebenar, kena tulis macam ni. Px greater than less than 90 is equal to Pz less than negative 0.833 equal to Pz more than 0.833 equal to 0.2025. Okay, tapi tak tahu nak tulis yang ni. Apa yang kamu boleh buat adalah label pada bell shape diagram. Okay, so bell shape diagram tu memang membantu. Okay, kenapa jawapan bagi 2024? Mungkin sebab dia gunakan kalkulator. Right, normal CD, lower adalah negative infinity, upper adalah 90, standard deviation adalah 12, mean adalah 100. Kalkulator 2023 pula. Okay, sebab tu dia tiada jawapan yang ni lah. So 2024 ni kalkulator MS lah kot. Okay, so yang saya tunjukkan ni adalah contoh cara kerja yang menggunakan template. So tengok macam saya kata tadi, semua saya tak baca lagi soalan example 6, tapi saya boleh katakan bahawa hampir semua soalan normal kita akan gunakan template ni, dan setakat dua soalan ni terbukti. Jadi adakah soalan 3 pun sama menggunakan template itu? Okay, so katalah saya sediakan template, saya siap lah. Mana tahu guna kan. Terwarna merah. Ter tak apa kot. Terwarna merah pula. Tak apa, border nampak cantik sikit. Okay, nombor 3. The height of student in a secondary school has normal distribution with mean 154 and standard deviation 5. Find the height of the student which give a standard score 7. Okay, the percentage of student with height greater than 157. So ini soalan B adalah P X
P X greater than 157. Okay, itu soalan B lah. Okay, untuk soalan A, templatenya dekat bawah. Untuk soalan A, so Z score. Ni Z score, standard score ni maksudnya Z. Z sama dengan 0.7. Okay, so Z sama dengan 0.7. Jadi 0.7 adalah sama dengan X tolak dengan min 154 per dengan standard deviation 5. So X adalah sama dengan 0.7 darab 5 tambah 154. Okay, so kamu akan dapat X adalah 157.5. Okay, so kalau buat nak jawab soalan seterusnya iaitu soalan B, okay, bell shape diagram. Right, ni untuk X, yang ni untuk Z. Okay, min adalah 154. Jadi 157 sahaja, okay, adalah di sini. Dan dia kata greater than. Maksudnya ini lorekan dia. Okay. Manakala untuk soalan seterusnya, ini Z kosong, ini sama juga. Tapi label kat sini tak tahu. So kenalah cari dekat bawah. Okay, so Z sama dengan 157 tolak 154 per 5. Okay, 3 bahagi 5. Sebab 157 tolak 154, 3 je kan. 3 bahagi 5 sama dengan 0.6. Okay, so di sini adalah 0.6. Alright, jadi P, calculation kan, Px greater than 157 adalah sama dengan, tak tahu macam mana nak tulis cara kerja, tapi tahu bahawa boleh baca yang ini 0.6 pada buku sifir, iaitu 0.2743. So tak ada masalah lah, terus tulis 0.2743. Cara kerja kamu dah label pada bell shape diagram, so it's okay. Right? So jawapan 0.2743. Tapi belum habis, sebab soalan minta the percentage. Okay, bila kata percentage, ingat lagi sekolah rendah, percentage maksudnya number over total darab 100 kan. Jadi percentage, okay, iaitu number of probability 0.2743, okay, over total probability which is 1 darab 100. Sebab tu percentage dapat 27.43%. Okay, jadi memang, so pertama ni untuk bell shape diagram sahaja. Yang kedua ni hanya untuk Z score, segala pengiraan yang melibatkan Z score. Okay, walaupun untuk mencari X, tapi dia termasuk dalam pengiraan Z kan. Okay, dan yang ni adalah untuk calculation yang seterusnya, probability, percentage, apa-apa sajalah. Okay, so dah 3 soalan, masih lagi ketiga-tiganya tetap menggunakan template menjawab yang sama. Jadi sebenarnya soalan ni tidaklah sesukar mana. Pelajar bagi dia sukar sebab dia tak tahu macam mana nak mulakan. Itu je masalah pelajar adalah dia tak tahu macam mana nak mulakan. But then bila dia dah ada template, at least dia tahu dia perlu isi template-template tu. Okay, so di situ dia akan membantu di mana dia akan mula. Okay, jadi pelajar boleh menggunakan exercise 3 untuk menguji ke pemahaman kamu. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan. Okay, saya akan berhentikan rakaman ini. Okay, terima kasih.